Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu yang paling menggemparkan Malaysia hari ini ialah tentang dakwaan bahawa mungkin akan ada berpuluh-puluh orang segerombolan ahli Perikatan Nasional, ahli Parlimen Perikatan Nasional yang mungkin akan mengikut jejak ahli Parlimen Kuala Kangsar untuk menyatakan sokongan secara peribadi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai orang kata itu hanya satu igawan. Ramai orang kata itu hanya cerita dongeng. Tapi sebenarnya saudara-saudara sekalian, perkara itu bukan satu igawan, bukan juga satu perkara yang dongeng. Isu peruntukan sebenarnya bukanlah cerita dongeng. Beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional kini dijangka turut ikut langkah ahli Parlimen Kuala Kangsar. Isu perlunya kepada peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menjaga kawasan yang menjadi penyebab ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, beralih memberi sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukanlah suatu cerita dongeng atau rekaan. Ia adalah cerita benar dan sedang menjadi masalah dalam Perikatan Nasional ketika ini. Ramai netizen dan juga penganalisis politik dan pemerhati politik yang mengatakan bahawa tindakan keras kepala pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional untuk membuat perundingan dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya dengan timbalan Perdana Menteri kedua iaitu Fadila Yusof, telah memakan diri mereka sendiri. Tindakan mereka yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim sebagai ego dan angku, sombong dan angku, menyebabkan mereka termakan jerat sendiri. Mereka terkena jerat sendiri, manakan tidak. Kini masalah itu peruntukan ahli parlimen kini menjadi masalah besar kepada Perikatan Nasional. Jangan-jangan ada orang menyangka ahli Kuala Kangsar hanya sebahagian atau mungkin hanya titik permulaan. Yang lain mungkin menunggu pemulanya, duluannya. Difikirkan, dijangkakan ahli-ahli parlimen yang lain mungkin akan turut serta tindakan Kuala Kangsar ini. Mereka hanya menunggu timing yang sesuai, ada orang yang memulakan. Mereka lihat apa yang terjadi. Kalau itu tidak melanggar hak lompat parti, akta lompat parti, besar kemungkinan itu akan menyebabkan mereka memberikan sokongan secara peribadi. Selain Iskandar Zulkarnain yang berdepan kekangan kewangan untuk berkhidmat dengan lebih berkesan kepada pengundi di kawasannya, hasil perbualan dengan beberapa pihak dalam Perikatan Nasional mendapati ia adalah isu yang serius dan sering diperbualkan. Manakan tidak, Anda sebagai ahli parlimen pastilah perlu peruntukan, perlu keuangan untuk memajukan, bahkan untuk mahu memenuhi janji manifesto Anda. Lainlah kalau Anda memang benar-benar bilioner, memang Anda adalah orang yang terkaya di dunia. Tapi kalau Anda sekadar seorang calon biasa-biasa saja, pasti ianya akan memberikan tekanan kepada Anda secara pribadi, berbanding dengan orang-orang atasan yang mungkin lebih kaya daripada Anda. Oleh sebab itu, ahli-ahli parlimen ini mungkin sedang berfikir, kalaulah aku tidak mengambil langkah menyokong kerajaan dan mendapat peruntukan pada waktu ini, jangan-jangan rakyat akan menghukum aku pada pilihan raya akan datang. Mungkin itu yang timbul dalam benak semua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang sedang terhimpit oleh masalah keuangan pada ketika ini. Beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional dikatakan selalu berbincang sesama sendiri berkenan keuangan dan ketiadaan peruntukan daripada kerajaan itu. Janganlah nak salahkan kerajaan pula, kerana cerita sebenarnya ialah kerajaan nak beri peruntukan. Kerajaan nak beri peruntukan. Tetapi wakil daripada Perikatan Nasional sendiri yang enggan
yang dikata oleh Anwar Ibrahim sebagai sombong dan angkuh untuk mau berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukankah perkara ini telah pun pernah dilakukan ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri dan pada waktu itu sebahagian daripada pemimpin Perikatan Nasional menjadi kabinet dalam Ismail Sabri Yaakob. Jadi sudah tentu mereka faham apa kelebihan, apa kegunaan CSA memorandum persefahaman tersebut. Ianya bukan untuk mahu menyokong semata-mata, tetapi untuk kestabilan negara Malaysia yang kita cintai ini. Selain itu, kebolehan mereka untuk semak dan imbang tidak terjejas sama sekali. Tidak terjejas sama sekali. Semak imbang mereka tetap sama. Cuma satu yang bezanya. Mereka mungkin tak boleh lagi sebut nak tumbangkan kerajaan di tengah jalan. Jangan-jangan mereka enggan, angkuh, sombong untuk memberikan perbincangan dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan kerana masih mempunyai minat untuk melaksanakan perbuatan langkah-langkah tebuk atap tersebut. Dalam hal ini, ada yang mulai menyalahkan Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional kerana masih berdegil dan keras hati untuk membawa gabungan itu berbincang dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan yang sudah dijanjikan oleh Anwar Ibrahim yang boleh diberikan pada bila-bila masa. Apa yang perlu dilakukan cuma datang berbincang dengan kerajaan. Wakil kerajaan yang ditugaskan oleh Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan isu ini ialah Timbalan Perdana Menteri yang kedua, Fadilah Yusof. Susahkah buat perkara itu? Minggu lepas saja Fadilah dilaporkan berkata, setakat ini hanya ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang datang berjumpanya untuk berbincang mengenai perkara itu. Tiada ahli parlimen Perikatan Nasional yang lain yang berbuat demikian. Kata sebahagian ahli parlimen Perikatan Nasional, tiada sebab lagi bagi Muhyiddin dan kepimpinan gabungan itu untuk terus berdegil dan keras hati daripada mengadakan pertemuan dengan wakil kerajaan kerana secara logiknya sebarang usaha untuk menjatuhkan kerajaan serta menumbangkan Anwar sudah pun menemui jalan mati sekarang ini. Ia berikutan UMNO, GPS dan JRS telah sepakat untuk mengekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri sehingga tarikh PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Bukankah dalam keadaan ini lebih baik Perikatan Nasional pergi berjumpa dengan wakil kerajaan dan semua ahli parlimen Perikatan Nasional mendapat peruntukan? Tanya mereka. Degil dan enggan berbincang dengan wakil kerajaan bagi mendapatkan peruntukan hanya menyusahkan kami sebagai ahli parlimen lantaran tempoh sebelum parlimen dibubarkan ada kira-kira 4 tahun lagi. Bagaimana kami boleh berfungsi dengan berkesan kepada rakyat selama 4 tahun akan datang jika tiada peruntukan, kata mereka. Dalam hal ini, berikutan langkah yang diambil oleh Iskandar Zulkarnain mengumumkan sokongannya kepada kerajaan dan Anwar, tetapi kekal setia bersama bersatu, tidak dinafikan ada di kalangan ahli Perikatan Nasional PN mula melihat ia sebagai pilihan yang terbaik untuk diambil. Menurut mereka, sebolehnya mereka masih mahu kekal bersama Perikatan Nasional, tetapi dalam masa yang sama mereka amat memerlukan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Dengan itu, jangan terkejut jika dalam waktu terdekat ini, terutama jika Perikatan Nasional masih enggan berjumpa dengan Fadilah, maka ada beberapa lagi ahli parlimen akan mengambil langkah yang sama seperti Iskandar Zulkarnain. Pihak-pihak dalam Perikatan Nasional yang dirisik bahkan memberi bayangan beberapa ahli parlimen gabungan itu dijangka mengambil langkah sama seperti Iskandar Zulkarnain. Persoalannya sekarang ialah siapa mereka? Adakah daripada parti Bersatu saja atau juga daripada parti PAS?
Nah, sama-samalah kita tunggu jawabannya dan Anda boleh teka siapakah orangnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.